Dengan topik yang kita bawakan pada petang ini iaitu jenayah cyber ancam ekonomi. Dan topik ini kami angkat dalam Bual Biz pada petang ini bagi melihat apa antara risiko dan cabaran yang boleh menyebabkan ancaman kepada ekonomi negara. Jadi untuk perbincangannya kita terus saja bersama dengan tetamu yang telah pun bersiap sedia di studio ketika ini iaitu Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia Encik Siraz Jalil. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Saudara Kamal. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami di Biz Malaysia pada petang ini. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada pihak RTM untuk kesempatan masa ini. InsyaAllah. Baik, jadi mungkin sebagai permulaannya tuan dan untuk kita kongsikan bersama dengan para penonton, apa yang boleh difahami mengenai isu jenayah cyber ini sebagai ancaman kepada ekonomi negara? Isu jenayah cyber hari ini paling mudah kita nak relate dengan berkenaan kewangan. Betul. Sebab penjenayah cyber ni absolutely majoritinya, sebab kategori jenayah cyber ni ada pelbagai. Tapi kita ambil skop dari sudut ekonomi ni absolutely berkenaan kewangan lah. Baik. Dan kewangan adalah subjek utama setiap daripada kita sebagai pengguna, sebagai rakyat Malaysia dan sebagai pengguna internet lah itu utamanya. Dan hari ini dunia kita tengok telah pun beralih kepada kita panggil era digital. Dan di mana bukan saja soal kewangan tapi seluruh industri hari ini berteraskan digital. Betul. Sama ada dia punya operation ke ataupun dari sudut paling tidak management akan menggunakan teknologi digital ni sebagai dasarnya. Jadi absolutely penjenayah ni akan tertumpu. Dan penjenayah ni absolutely sudah pasti mencari peluang dan mempunyai kemahiran dalam komputeran ini. Dan di situlah berlakunya manipulasi yang mana dia terkait dengan aktiviti jenayah dan mengambil kesempatan daripada pengguna, khususnya melibatkan kewangan. Dan menyebabkan kewangan dia juga melibatkan kepada ekonomi, menyebabkan berlakunya mungkin sesuatu yang kita tidak diingini, tidak mengingini kepada ekonomi ini very subjektif, can be individual ekonomi. Kalau dia ni ada duit RM10,000 saja dalam akaun simpanan dia, akhirnya di scam. Betul. Dari sudut penjenayaan cyber itu berlaku, RM10,000 tu habis. Jadi ekonomi dia secara peribadi run up. Betul. Dari sudut organisasi, kalau pernah berlaku ransomware sebagai contoh, serangan ransom terhadap sebuah syarikat berhad di dalam negara ini sebagai contoh pernah berlaku. Jadi memberi kesan kepada nilai pasaran saham mereka dan juga kepada operasi syarikat berkenaan dan mengalami kerugian dan sebagainya, dan nilai ransom yang diminta bernilai jutaan ringgit pun asbab kepada kerugian lah. Dan tidak terkecuali juga negara kita sendiri. Negara kita ni sebuah organisasi yang ialah kerajaan. Kalau berlakunya serangan cyber yang berlaku setiap minit, setiap saat berlaku, yang mana dia menyerang laman sesawang kerajaan, dia absolutely memberi kesan kepada kos nak pergi repair balik, nak pergi perbetulkan semula, dan ancaman lain yang berlaku, dia memberikan kesan yang sangat buruk kepada pihak luar untuk melabur dalam negara sebagai contoh. Jadi indirectly impact to the whole economy is very worse when it comes to serangan jenayah cyber ni terhadap ekonomi. Baik, dan kalau kita melihat seperti mana yang tuan kongsikan berkenaan dengan peningkatan ataupun angka kes jenayah cyber dengan nilai kerugian yang besar, apa antara faktor yang menyumbang kepada isu ini tuan? Faktor utama adalah berkenaan pengguna. Saya suka melihat kepada World Economic Forum tahun ini yang baru bersidang. Dia mengangkat isu dipanggil cyber security, keselamatan cyber ini adalah teras kepada semua apa saja operasi dalam kita nak melaksanakan sesuatu hari ini. Sebab nak tak nak kita terima hakikat hidup kita sudah pun bergabung dengan peranti dipanggil telefon pintar ni. Betul. Dan asas dalam telefon pintar tu kita sudah boleh nilai berapa kebergantungan kita dalam telefon pintar tu. Bank kita, maklumat peribadi kita, media sosial, bahan maklumat informasi terhadap diri kita dan sebagainya. Jadi ada 3 ke 4 asas itu pun sudah menjadikan kita sangat bergantung dengan dunia digital. Apatah lagi dalam sebuah organisasi perniagaan sebagai contoh. Ada sudut nak kira pengoperasian marketing sebagai contoh, pengoperasian pengeluaran produk sebagai contoh yang sudah digalakkan ke arah digital. Itu semua baik peringkat kita personally, perniagaan, pemilikan perniagaan, bahkan polisi kerajaan dah mengarah pada situ. Jadi itu faktor yang paling jelas lah. Kebergantungan itu memberikan daya penarik kepada penjenayah
Dia tahu kita bergantung. Kalau dia sekat kita menjadi satu elemen ransom. Dia menggunakan ransomware dan sebagainya. Tapi dari sudut penipuan, untuk dia contohnya berlaku kita nak hantar barang tapi dengan melihat dokumen sebagai contoh, transfer online tu seakan-akan sudah diterima. Tapi sebenarnya ia adalah palsu. Jadi melibatkan kerugian kepada sebuah perniagaan tadi dari satu sudut. Itu pun terkait dengan jenayah cyber. Itu asas. Baik, jadi semuanya adalah bergantung kepada pengguna yang bergantung kepada peranti. Ya. Tapi kalau kita melihat kebergantungan kita terhadap era digital ataupun dunia digital, bagaimana dengan keselamatan digital ketika ini? Negara kita adakah menuju kepada memperkasakan, memperkukuhkan keselamatan digital atau bagaimana, Tuan? Soal keselamatan ni, Saudara Akmal, dia bukan satu pihak. Soal kerajaan, tanggungjawab mereka adalah dari sudut keseluruhan. Baik. Kerana internet ni bukan wujud secara semula jadi. Dia ada infrastruktur dia ada dari mana datang internet itu sehingga kita guna pakai. Itu tanggungjawab kerajaan di peringkat itu, melibatkan keselamatan negara dan sebagainya. Dan termasuk polisi. Dari peringkat pemberi perkhidmatan. Contohnya orang yang menyediakan e-commerce platform. Mereka bertanggungjawab untuk melindungi laman seseorang. Perlu didatangkan sekali dengan keselamatannya. Yes. Itu yang penting. Itu sebenarnya ada tetapan dan satu polisi yang telah serapkan berkaitan, contohnya adanya PDPA dan sebagainya, adanya Cyber Security Malaysia memberikan satu guideline. Tapi yang di peringkat terakhir tetap kepada pengguna. Betul. Pengguna perlu peka tentang apa sahaja benda yang boleh terkait tentang jenayah cyber, especially scam, penipuan dalam talian. Jadi kalau pengguna hanya mengharapkan orang pergi buat. Contohnya baru-baru ni ada bank yang dihentam berkenaan unauthorized transaction. Betul ada satu sudut di peringkat perbankan, tapi ada dari satu sudut lain adalah pengguna itu sendiri kena peka. Phishing link tak boleh klik. Kena peka apa itu phishing link, kan? Kalau phishing link pun pengguna tidak peka dan masih lagi tidak ambil cakna. Betul. Sehingga dia sudah tertipu baru dia nak melenting. Dah jadi rasa dia nak salahkan semua orang. Bagi saya itu tidak adil. Pengguna tetap faham apa tanggungjawabnya, penyedia perkhidmatan tetap kena tahu apa tanggungjawabnya, dan pihak kerajaan perlu sentiasa update polisi. Dan polisi keselamatan cyber ni very important. Betul. Dia kalau kita tengok telefon iPhone, contohnya iPhone 12 pada tahun lepas. Tahun ni dah ada iPhone 13 nak masuk ke 14. Betul. Betul. Setiap perubahan peranti itu mewakili perubahan kebergantungan teknologi. Dulu zaman iPhone 1 tu tak adanya apps perbankan dalam talian, semuanya masih dalam komputer, PC. Tapi hari ini semua ujung jari dan semakin dipermudahkan. Jadi aspek-aspek itu melibatkan polisi. Datangnya polisi itu datang pada contohnya bank, datang padanya bank negara. Polisi tentang data dan sebagainya, absolutely dah ada Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Jadi polisi-polisi ini yang perlu sentiasa diupdate, sama macam mana kecepatan update daripada setiap aplikasi yang ada kat dalam telefon kita tu. Baik, dan pengguna juga perlu menjadi pengguna yang bijak, perlu tahu, perlu faham link mana yang boleh katakan sebagai scam dan tidak benar. Itu yang perlu kita ketahui sebenarnya. Peranti cepat update, tapi kalau diri kita tak cepat update, tak boleh, kita seiring. Sama-sama seiring. Betul. Betul, Tuan. Itu yang kita perlu cakna sama-sama. Kita juga perlu mengetahui supaya kita tidak baru masuk ke kancah itu dan kita terus melatah dan juga sebagainya. Betul. Dan Tuan, jadi kalau kita boleh rujuk kepada isu transaksi tanpa kebenaran dan juga kehilangan wang dalam akaun bank, termasuk yang terbaru dilaporkan, di mana silapnya? Seperti mana yang respon daripada orang ramai juga mengalami bahawa wangnya hilang dalam perbankan digital. Jadi apa punca yang menyebabkan kes sebegini, Tuan? Ada banyak punca. Sebab tu tadi punca kita tengok dasarnya tadi kita letak ke tepi kejap soal polisi kerajaan. Yang lain kita ambil dari sudut penyedia perkhidmatan dan juga pengguna. Penyedia perkhidmatan termasuk pihak perbankan, di mereka yang menyediakan perkhidmatan transaksi kewangan tadi. Betul. Ada satu lagi penyedia perkhidmatan e-dagang. Penyedia perkhidmatan e-dagang ni syarikat yang pelbagai. Kemudian pada pengguna. Ketiga-tiga ni perlu ada synchronized function. Maksudnya pengguna perlu peka kalau kata website itu selamat ke tidak. Penyedia website tadi pula, e-commerce tadi, perlu peka anda ni membina kaedah pembayaran dalam talian tadi itu dilindungi ataupun tidak. Cukup selamat ke tidak. Kemudian pihak perbankan pula perlu adakan pemantauan kepada aplikasi pembayaran dalam talian, dipanggil FPX, transaksi dalam talian sebagainya. Perlu dilihat sama ada ia kekal selamat ke tidak.
Dan perlu melihat sesiapa saja sepatutnya, mungkin ini melibatkan polisi sedikit. Mana-mana syarikat yang dalam Malaysia ini yang menyediakan perkhidmatan e-commerce, mungkin sampai masanya perlu diberikan satu SOP yang ketat. Tidak sewenang-wenangnya membuat platform e-commerce ni sehingga ada pihak memanipulasi. Betul. Sebab e-commerce ni kita akan masukkan maklumat kad kita. Segala-galanya tentang diri kita. Betul. Dan akhirnya kita ada tendensi untuk menggunakan perkhidmatan untuk direct debit sebagai contoh. Betul. Di situlah ada kelompongan yang boleh dimanipulasi oleh penjenayah cyber ini. Betul. Yang mana biasanya mereka akan membuat, dia tak akan beli baju. Dia tak akan beli perkhidmatan barang-barang fizikal. Dia akan beli digital goods. Sebab digital goods dia boleh jual balik. Contohnya top up. Dia boleh pergi beli gaming punya kredit sebagai itu, online gaming. So ini adalah benda kelompongan yang boleh dimanipulasi oleh penjenayah cyber tadi. That's why dia itu yang kadang-kadang kita risau bahawa penjenayah cyber ini mereka lebih cepat bergerak, Betul. lebih ke depan daripada orang ramai, daripada Memang masyarakat. kena faham, dunia kita hari ini dibina oleh orang yang membuat betul. Programmers, developers, mereka inilah yang membina infrastruktur IT kita. Betul. Dan mereka juga boleh dipersoal integriti mereka ni cenderung untuk melakukan manipulasi. Betul. Kadang-kadang Tuan, kita dah alert berkenaan dengan link ataupun laman sesawang yang betul ini sahih daripada contohnya perbankan. Namun penjenayah ini menggunakan nama yang sama namun diletakkan yang berbeza di hujung. Betul. Di hujung itu yang kadang-kadang kita terkeliru. Adakah ini benar ataupun tidak? Dan contohnya www.rtm.com.my yang sebenar. Kemudian yang phishingnya rtmm.com.my. Ada satu itu yang kadang-kadang kita terkeliru. Betul. Kita tertekan juga. Tapi kita kena terima hakikat. Kalau kita boleh hidup dengan benda ini, ambillah juga inisiatif untuk kita peka setiap URL ni. Itu adalah satu perubahan sikap kita. Kena buat. Diri sendiri perlu juga menimba ilmu, mengetahui dan juga kena seiring. Kita tak boleh mengenepikan dunia digital kerana itu kita seiring dengan perkembangan dunia digital. Betul, sahabat. Dan Tuan, kalau berkenaan dengan risiko dan juga cabaran yang boleh dikaitkan dalam isu keselamatan cyber termasuk dalam sektor perbankan, selain daripada yang kita bincangkan tadi, itu apa Tuan? Isunya banyak. Contohnya selain daripada melibatkan kewangan, actually contohnya melibatkan cyberbully. Bully cyber adalah salah satu kategori jenayah cyber. Contohnya aspek melibatkan penggodaman data peribadi kita di dalam sesebuah organisasi. Contoh yang lain adalah isu integriti. Mereka yang diberi tanggungjawab untuk menjaga keselamatan dalam organisasi, isu integriti itu pun salah satu aspek yang perlu dilihat. Baik. Sebab dia mengundang kepada jenayah cyber secara besar-besaran. Contoh, saya ambil contoh mana? Dalam RTM ini contohnya ada seorang yang diberi tanggungjawab untuk menjaga selia soal keselamatan cyber dalam RTM. Betul. Kalau individu itu sebagai pengawal keselamatan cyber memberi kebenaran pada pihak luar untuk akses secara tanpa sedar di dalam bangunan ini, yang mana lebih senang berbanding dengan seseorang penjenayah ataupun penggoda masuk ke dalam bangunan ini tanpa izin. Yang mana lebih mudah? Masuk yang tadi itulah. Maknanya yang kata izin tadi. Ia melibatkan integriti. Betul. Di sini tidak ada kayu pengukur yang perlu dilihat melibatkan polisi kerajaan kita. Dan itu bukan hanya soal wang ringgit. Kadang-kadang data lain ini melibatkan satu ancaman keselamatan secara fizikal dan melibatkan satu pemantauan atau pihak-pihak lain yang ingin ambil kesempatan, mungkin kompetitor nak dapatkan data, kemudian dia nak tujuan untuk analisis, untuk persaingan sebagai contoh. Jadi ada banyak faktor yang mana ia juga boleh berkait tentang jenayah cyber. Cukup luas. Kalau kita nak bercakap tentang jenayah cyber ini memang panjang untuk dikupaskan dan juga sebagainya. Mungkin sebahagian terakhirnya, secara ringkasnya, apa kes yang paling banyak dapat laporan daripada persatuan? Paling banyak penipuan dalam talian. Itu general dan dia adalah kerugian yang sangat besar dalam negara kita ni. Kalau ikut angka yang dilaporkan oleh pihak PDRM, dalam tempoh 4 tahun kerugian saja lebih 5 bilion ringgit. Baik. Jadi ia adalah satu nilai yang besar kalau dinisbah dengan GDP negara kita. Jadi angka itu tidak boleh dipandang enteng dan selari dengan pihak PDRM menyatakan jenayah cyber kini adalah jenayah nombor 1 di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Untuk mengatasinya, kita sebagai individu perlu mengatasi dan juga perlu mendapatkan ilmu bagi mengurangkan kes tersebut. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Encik Siraz Jalil.